percobaan 1 2 3 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadiran, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah, masih berada di permukaan buminya. Ketika mana sampai masa dan ketikanya kelak kita akan meninggalkan dunia, walaupun ketika itu kita belum membuat persiapan ataupun persediaan. Maka oleh sebab itu kita perlu menyedari bahawa kehidupan berbentuk sementara waktu dan perlu kita membuat persiapan persediaan. Nah, sebab itu di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua, pada ayat yang ke-197 di pertengahan ayat, mula-mula sebelum daripada ayat tu Allah sebut wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa saja yang kamu lakukan kebaikan, ianya diketahui oleh Allah. Apa sahaja kebaikan yang kita lakukan, besar, kecil, zahir ataupun tersembunyi, ya'lamhullah, Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, watazawwadu, berbekallah olehmu. Allah memerintahkan kita agar berbekal. Lalu kesinambungan ayat tersebut, fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah olehmu kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal pemikiran. Walaupun ayat ni asbabun nuzul, sebab turunnya berhubung kait dengan haji, tapi secara umumnya boleh diterima pakai dalam bab yang lain. Secara umumnya ayat ni memerintahkan kepada kita agar berbekal. Pasal apa Allah suruh kita berbekal? Ibarat kata kita hidup di permukaan bumi ini berbentuk sementara waktu. Bila sampai masa ketikanya kita akan tinggalkan dunia. Sebab itu Allah suruh kita berbekal. Sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Bila kita berbekal dengan taqwa, pasti kita akan selamat dunia dan akhirat kelak. Bahkan kalau kita perhatikan dalam surah Al-A'raf, juzuk yang ke-8 pada ayat yang ke-26 kaitan dengan taqwa. Perhatikan baik-baik. Di pertengahan ayat Allah sebut walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian taqwa itulah yang lebih baik. Allah buat perumpamaan taqwa ni macam pakaian. Tahu pakaian? Ada tak di kalangan kita ni yang tak pernah tak berpakaian? Hatta orang gila, contoh, walaupun dia gila, dia tak berbaju, dia tak berselipar ke hulu ke hilir,
tapi paling kurang paling tidak spenda dipakai. Maksudnya dia pun tak meninggalkan pakaian walaupun tak sempurna. Kita yang sempurna pemikiran kita rasa aib. Duduk bersendirian di rumah pun kita tak akan pakai spenda, pasal aib. Anak-anak kita perhati. Maksud daripada ayat tadi walibasu taqwa, Allah nak bagi tahu takwa itu seumpama pakaian, itulah yang lebih baik. Maksudnya jangan pisahkan takwa di mana jua kita berada di permukaan buminya, full stop. Jangan tinggalkan takwa seumpama kita tidak pernah berpisah dengan pakaian. Betul. Kita hidup mesti kita berpakaian. Kita orang lelaki ni, maaf, kita tidur waktu malam kita tak berbaju, tapi kain kita mesti pakai. Betul. Maksudnya dia tak pernah memisahkan dirinya dengan pakaian. Masa dia hidup kita pakai sendiri. Hatta bila kita dah wafat, kita meninggal pun kita tetap berpakaian. Orang yang hidup memakaikan kita kain putih. Betul. Maksudnya kita tetap berpakaian, dikapankan. Ya. Nah, begitulah perumpamaan kalimah takwa. Ibarat macam pakaian, kita jangan memisahkan diri kita di mana jua kita berada di permukaan buminya. Faham? Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian. Kita masih lagi membicarakan kitab menghidupkan sunnah yang dilupakan. Ada ketikanya kita ni, kita tak tahu perbuatan itu sunnah. Ada ketikanya kita tahu itu sunnah, tapi kita tak buat. Yang ni rugi. Fakta yang pertama, kita tak tahu perbuatan itu sunnah. Kita tak tahu. Maaf, ada maaf. Pasal kita tak tahu macam mana kita nak buat. Fakta yang kedua, kita tahu perbuatan itu sunnah, tapi kita meninggalkan. Walhal kita boleh buat, kecualilah kita tahu dia sunnah, cumanya kita sukar, kita nak buat. Apa contohnya dia tu sunnah, tapi agak susah kita nak buat, walaupun ada orang lain boleh buat. Contohnya bersiwak, bersugi. Bersugi ni, subhanallah, bila dikaji-kaji oleh ulama ahlul hadis, lebih daripada 100 buah hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Tak apalah, yang maudhu' kita tolak. Ketika mana Nabi masuk ke rumah, perbuatan yang pertama sekali Nabi buat selepas memberi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaiki. Kata dia Aisyah radhiyallahu anha, aku lihat Nabi bila masuk rumah, setelah memberi salam, perbuatan Nabi bersiwak. Yang kedua, dalam hadis Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah ianya tidak membebankan bagi umatku, dan aku perintah mereka itu bersiwak, bersugi setiap kali nak salat. Tapi Nabi tahu dah sukar kan. Ketika nak tidur bersiwak, ketika kita terasa yang gigi kita, bau mulut kita berbau, maka kita membersihkan bau mulut dengan bersiwak. Terjaga daripada tidur bersiwak. Subhanallah. Masuk rumah, membersihkan mulut, kita rasa ada bau, bangun daripada tidur, ketika akan solat, ketika akan uduk, semua bersugi. Yang ni kita tahu, tapi mungkin agak sukar kita nak buat. Nah, yang selanjutnya kita tahu dia perbuatan sunnah, tapi kita tak buat. Yang ni kita rugi. Apa contoh? Katalah kita ni kerap berulang alik ke masjid, ke surau. Kalau boleh masjid
ataupun surau dalam bahasa musalla, kita jadikan ianya sebagai rumah yang kedua. Atau rumah yang kedua, kerap berulang alik, bukan berbini dua. Jangan pula nanti tuan-tuan, ustaz kata jadikan rumah yang kedua, berbini kedua kah ustaz? Kalau mampu, apa salahnya? Dalam surah An-Nisa juzuk yang keempat, pada ayat yang ketiga ke keempat, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Berkahwin olehmu, bernikah olehmu 2, 3, 4. Kalau tak mampu, fa in khiftum alla ta'dilu, tak mampu berlaku adil dari sudut zahiriah, dari sudut material, dari sudut kejiwaan, dari sudut kerohanian, dari sudut dalaman, tak boleh kita berlaku adil. Tapi dari sudut luaran, material, kalau kamu tak mampu berlaku adil, fawahidah, ambil satu. Kita bukan nak cerita bab berkahwin, tapi nak ceritanya jadikan rumah Allah, yakni masjid ataupun surau, rumah yang kedua bagi kita. Maksudnya kerap kita berulang alik. Kan kita keluar daripada rumah kita, rumah yang pertama ni kerana urusan kerja, kita pergi ke pasar beli ikan sayur, ada keperluan kehidupan, keluar daripada rumah, tapi kita kembali semula. Kerap kita berulang alik ke rumah. Begitulah kita jadikan rumah Allah, yakni masjid ataupun surau, seperti rumah yang kedua. Faham? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazar, Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat, bersumberkan daripada Anas bin Malik. Perhatikan baik-baik, hadis ni saya menjumpainya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Banyak kitab tafsir saya buka, saya jumpa dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini wafat tahun 774 Hijrah. Dalam tafsir tu menyebut ada hadis Nabi sebut begini, perhatikan baik-baik. Innama ummarul masajid hum ahlullah. Hanya saja orang-orang yang mengimarahkan masjid, mereka itu adalah ahli keluarga Allah. Wah, kita jangan keliru di sini, jangan silap. Ustaz, maaf, tanya sikit, Allah ada keluarga? Tadi dalam hadis disebut sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan masjid, mereka itu adalah ahli keluarga Allah. Apakah Allah ada keluarga? Tidakkah kita mengaji dalam ilmu aqidah, ilmu usuluddin, Allah itu kan Esa. Mana ada Allah itu keluarga? Mana Allah ada anak pinak? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini barangkali kita sedia maklum, katakanlah oleh Muhammad, Allah itu Esa, Allahus samad, Allah tempat kita memohon, bergantung segala-galanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tak beranak dan diperanakkan. Maksud ahli keluarga Allah ni, kita kalau mengaji dalam ilmu balaghah, dalam ilmu Islam ni dia banyak pecahan, ada keperbangan ilmu, ada satu pelajaran namanya ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah tu ada kinayah. Apa maksud kinayah? Sebagai sindiran atau sebagai perumpamaan. Maksud ahli keluarga Allah ni orang yang mengimarahkan rumahnya, subhanallah, sangat disayangi, sangat disukai oleh Allah, ahli keluarganya. Bermaksud kita termasuk kategori di kalangan hamba-hamba Allah yang sangat disayangi, yang sangat disukai. Ya Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan dalam hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang semuanya ada kaitan dengan masjid,
bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni tidak ada ulama yang mendhaifkan, pasal riwayat Imam Muslim bersumberkan daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan masih ingat saya pernah menyebut dalam kuliah yang terdahulu, Abu Hurairah ni namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dia di kalangan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa banyak dia meriwayatkan hadis? 5,374. 5,374. Ini ulangan, jangan lupa. 2 minggu lagi kita ada exam. Saya datang lagi, saya tanya. Nanti kalau ada soalan, berapa banyak sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis, tadi saya dah bagi jawapan. Jangan ada yang fail. Siapa namanya? Tadi pun saya dah sebut, Abdurrahman bin Sakhar. Bila dia masuk Islam? Tahun yang ke-7 Hijrah. Ada 2 pandangan di kalangan para ulama sirah, tahun yang ke-7 Hijrah tu akan berlaku perang Khaybar, dia masuk Islam. Pendapat yang kedua menyebut selepas perang Khaybar baru dia masuk Islam. Walaupun dia agak lambat masuk Islam, tapi dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, pasal dia termasuk kategori Ahlus Suffah. Apa maksud Ahlus Suffah? Orang susah, orang miskin duduk di beranda Masjid Nabawi. Dan asalnya Abdurrahman Ibn Sakhar ni dia orang Yaman. Orang Yaman. Pasal sahabat Nabi ni dia keperbagaian. Ya, baik, kita bukan nak cerita bab tu. Dalam hadis tu kata di Abu Hurairah, aku mendengar Nabi SAW bersabda masa Nabi mengajar kepada para sahabat. Nabi berkuliah, Nabi bertazkirah. Apa Nabi tanya kat sahabat? Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bi ad-darajat. Mau tak kamu sekalian aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang apabila kamu kerjakan, Allah menghapuskan dosa-dosa kamu, Allah mengangkat kedudukan kamu. Bila kamu buat, Allah hapuskan dosa-dosa kamu, Allah angkat kedudukan maqam kamu. Subhanallah. Nabi tanya begitu dekat para sahabat. Kalimah ala itu kalau dalam bahasa Arab, ilmu nahu kita mengaji, dia harfu tambih. Apa maksud harfu tambih? Maaf ya, maaf, saya dah kesejukan. Gitu. Boleh tak kita slowkan? Boleh? Ini. Dah sejuk lah. Gitu. Slowkannya boleh, mam ya. Gitu. Kalimah Allah itu harfu tambih. Maksud harfu tambih itu mau tak? Satu peringatan, yang peringatan daripada Nabi tadi, sesuatu yang perlu diambil perhatian secara serius. Allah, mau tak? Aku tunjukkan kepada kamu sekalian satu amalan yang apabila kamu buat, Allah akan hapuskan dosa kamu. Subhanallah. Wa yarfa'u bi ad-darajat, Allah angkat kedudukan kamu. Lalu para sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Ya, bahkan ya Rasulullah. Kalimah bala itu dia macam na'am. Kalau sahabat jawab na'am, ya kami nak tahu, dia tak kuat. Kalau kalimah bala, ba lam alif, alif maksurah, bala, ya kami nak sungguh ya Rasulullah, apakah dia? Ini kalau kita mengaji ilmu nahu, ilmu saraf, kita mudah faham. Kalimah na'am dengan bala. Bala ya Rasulullah, ya kami nak tahu sungguh ya Rasulullah. Kalau kami tak tahu, sangat rugi. Kalau kami tak beramal dengannya setelah engkau mengkhabarkan kepada kami, sangat rugi. Apa 3 perkara tersebut? 2 minggu yang akan datang kita bagi jawapan. Boleh tuan-tuan? Macam mengangguk tapi hati itu macam tak rela. Bagi tahulah sekarang, Ustaz, kok 2 minggu akan datang saya tak hadir, rugilah saya, Ustaz. Subhanallah, menandakan tuan-tuan hati kita ada nur, hati kita hidup.
dengan cahaya iman. Kita nak tahu betul. Kalau tak dapat jawapan tu menggelisah, tak karuan kita. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan tak ada yang jawab, tak bagi tahu pun tak apa Ustaz. Kita pun tak heran lah Ustaz. Tak ada rasanya. Bahkan kalau tak tahu kita rasa menggelisah, kita rasa rugi. Pasal kita nak beramal. Kan? Yang pertama kata dik Nabi, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan uduk ketika mana kamu tidak berhajat kepada uduk tersebut. Apa maksudnya? Di negara Arab dia ada musim panas, dia ada musim sejuk. Kalau musim panas, betul lah kita nak air, kita kerap menggunakan air mandi, kita beruduk. Itu kalau musim panas. Tapi kalau musim sejuk, Allahu Akbar. Kalau sekadar sejuk negara kita, no problem, boleh lagi kita beruduk. Tapi kalau sejuknya yang memang sejuk, subhanallah. Saya pernah pergi ke Bukit Tursina masa mengaji di Mesir dulu. Tuan-tuan tahu Bukit Tursina ni tempat munajat Nabi Allah Musa alaihissalam, tempat Allah turunkan kitab Taurat. Kita memanjat bukit tu, Bukit Tursina tu, waktu malam sampai subuh. Kebetulan masa tu musim sejuk. Pakai baju sejuk, pakai sweater pun sejuk. Azan subuh, kita solat subuh di atas bukit tu. Bukit Tursina tu nak ambil, dikaitkan dengan hadis tadi ketika tak berhajat dengan uduk. Kalau rasa mudarat, ketika itu kita boleh bertayamum. Ada yang dah berumur dah, penyakit rheumatism yang menggeletar, kena air mungkin memudaratkan, dia boleh tayamum. Tapi kita kena beruduk dulu. Kalau tak memudaratkan, boleh uduk. Nah, yang pertama tadi kata di Nabi, beruduk, menyempurnakan uduk ketika mana makarih, kamu tak memerlukan. Tak apalah, yang wajib mau tak mau kena ada, kena beruduk dulu. Nak solat, nak tawaf. Tapi ketika mana kita tak memerlukan uduk, tapi kita beruduk juga, contoh kita nak tidur, Nabi suruh beruduk. Tidur kan perbuatan harus, kita tidur tak beruduk pun no problem. Tapi kalau kita beruduk ketika akan tidur, berpahala. Nah, waktu sejuk yang bersangat beruduk kita, masa tu kita tak perlu kepada perbuatan yang wajib. Sekadar kita nak tidur, sekadar kita nak makan, contoh. Maka ketika itu Allah hapuskan dosa kita, Allah angkat kedudukan kita pertama. Yang kedua kata dia Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah-langkah. Wa kasratul khuta, banyak langkah-langkah ilal masajid, ke masjid. Masjid ni dalam bahasa Arab, terjemahan bahasa kita, tempat sujud. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut musalla. Musalla ni surau, dia bukan masjid. Ada persamaan, ada kelainan. Kerana kalau masjid ada tahiyatul masjid, kalau surau dia tak ada tahiyat surau. Itu kelainan, tapi dari sudut hakikat sama. Masjid tempat sujud, surau atau musalla juga tempat sujud. Banyak langkah-langkah. Kita nak ke masjid, kita nak ke surau. Apa tujuan kita ke masjid, ke surau? Menuntut ilmu, silaturahim. Bahkan lebih daripada itu, yang penting kita nak menunaikan kewajipan. Ya, solat fardu ni 5 waktu boleh kita buat di rumah, boleh kita dengan anak-anak, dengan isteri kita, tapi yang lelaki afdal di masjid. Kan? Kita ke masjid kerana kita nak solat, kita nak baca Quran, kita nak berzikir, kita nak menuntut ilmu, kita nak silaturahim. Subhanallah, banyak langkah-langkah. Maka dengan banyak langkah itu, ya Allahu Akbar, hapus dosa kita, kemudian Allah akan angkat kedudukan kita. Lalu yang ketiga Nabi jawab lagi, wantizarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat, taukid lafzi, Nabi ulang 2 kali. Wantizarus shalah ba'da shalah,
kamu menunggu waktu solat kepada waktu solat yang berikut. Fadzalikumur ribat, yang demikian itu ribat. Ribat tu maksudnya istiqamah, kamu tetap pendirian. Lepas solat maghrib sebagai contoh, kita duduk, mungkin duduk dia mendengar majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, mungkin duduk dia buat halaqah baca Quran atau dia zikir. Ala kulli hal, sementara menunggu waktu isyak, duduk di rumah Allah, sama ada dia bersendirian baca Quran kah, berzikir kah, berdoa kah, atau menuntut ilmu sampai pada waktu solat yang berikut. Bermaksud 3 amalan ni kalau kita tak buat dalam masa yang sama, kita boleh buat. Nah, sebab itu kita membicarakan tadi menghidupkan sunnah yang telah dilupakan. Kita boleh buat, dan kita tahu kita tak buat sangat rugi. Bahkan orang yang menghidupkan rumah Allah ni, subhanallah, perhatikan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis ni. Hadis ni barangkali kita sedia maklum, kita dah kerap dengar. Nabi sebut permulaan hadis itu, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata adik Nabi, yang besok di hari akhirat mendapat zil. Zil itu maksud naungan. Sebab itu bahasa Arab sebut payung, tahu payung, mizallat. Mizallat tu payung. Kalau musim panas betul, ya Allah, kita mesti cari payung. Bila ada payung tu agak lega sikit, reda. Kalau tak ada, ya Allah, kita mencari pokok-pokok pasal kita nak beredup, nak berteduh. 7 golongan manusia yang tidak ada perlindungan, melainkan hanya 7 golongan. Maksudnya 7 golongan ini mendapat naungan arasy Tuhan, golongan yang sangat istimewa. Salah satu di antara 7 golongan tu Nabi sebut, warajulun qalbuhu bil masajid. Seorang hamba Allah yang hatinya qalbuhu mu'allaqun, bergantung, berkait rapat. Nabi gunakan kalimah bil masajid, dengan masjid. Maksudnya tak pernah berenggang. Dia keluar daripada masjid, nanti kalau aku panjang umur, sehat tubuh badan, tak ada apa yang menghalangi untuk hadir ke rumah Allah, aku akan hadir lagi. Bil masajid, kalimah ba. Nabi tak gunakan fil masajid, tapi ba, sama macam kalimah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, dengan nama Allah, maksud kita berada sama-sama dengan Allah, tak berlekang. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim, aku ni bersama dengan Allah. Setan pun akan tersingkir. Nak masuk rumah Allah, masjid, kan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Bismillah, ba, aku bersama dengan Allah, tak pernah berlekang. Begitulah kalimah dari sudut lughawiyah. Rajulun qalbuhu bil masajid. Tak ada dalam hadis sebut fil masajid, tak ada. Semua hadis menyebut bil, dengan hatinya, walaupun di mana bumi ia berada, balik kampung. Sampai jadi kampung, mana ya masjid, mana ya surau, hatinya berkait rapat. Ya Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh kita tinggal bab itu semua, nanti tak terbaca kitab. Ya, tak apalah, tadi sebagai mukaddimah, ya, pendahuluan. Kita masuk kepada bab sujud syukur ketika mendapat nikmat dan terhindar daripada malapetaka. Bab yang kita nak pelajari sujud syukur, atau sujud syukur. Dan sujud syukur ini dia bukan termasuk kategori solat. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu perasan tak, orang Arab dia main bola, bila masuk satu, dia tendang masuk, dia langsung sujud. Apakah dia ada wuduk? Kemudian dia pakai seluar katuk lagi, seluar pendek, paha nampak.
Kalau mazhab Maliki, paha bukan aurat. Ya, mazhab Syafi'i paha aurat. Tak apalah, mungkin mereka bermazhab Maliki. Kan? Sujud syukur bukan sujud dalam waktu salat. Kerana kalau sujud pada waktu salat, fardukah, sunnatkah, berjemaah, mesti ada wudu. Dan mesti menutup aurat. Dan mesti tubuh badan, pakaian, tempat yang kamu sujud mesti bersih daripada kekotoran dan daripada sebarang najis. Tapi sujud syukur bukan sujud dalam waktu salat. Faham? Masa bila kita nak mengerjakan solat, sujud syukur ni salah satu di antara dua, dapat nikmat, tajaddud nikmat. Bila kita dapat nikmat, yang nikmat itu sekali-sekala, yang nikmat itu kita tak pernah menduga. Ya Allahu Akbar, saya mendaftar haji baru 2 minggu yang lalu, tapi dah dapat panggilan. Kan luar biasa, patut kena 100 tahun gitu. Saya dulu alhamdulillah 2006 saya pergi haji yang pertama. Saya dapat kelebihan, tapi saya bukan cross line, bukan. Kita jangan ambil cross line orang punya. Rupanya tabung haji ni dia ada petugas-petugas, dia ada kota tersendiri. Jadi ada yang tak pergi, saya ambil kota tu. Jadi kita bukan cross line orang awam. Dan kebetulan masa tu tahun 2006 saya mengajar dekat tabung haji. Lalu saya mengajar, mereka tak perasan, mereka ingat saya dah pergi haji. Ustaz dah pernah pergi haji Ustaz? Saya kata belum. Lah, kami ingat Ustaz dah pergi haji Ustaz. Ustaz nak pergi haji? Siapa kata tak nak? Ustaz dah daftar Ustaz? Belum. Alamak, Ustaz daftar Ustaz. Gitu. Lepas saya daftar tu, lepas tu saya bagi tahu kat pengurusan. Di sini-sini je lah yang cerita kat orang, marah pula orang nanti. Gitu. Ustaz bolehlah dapat keistimewaan. Tuan, saya kata, selain daripada saya pergi, saya nak minta satu je. Orang rumah saya pergi boleh dah. Dia dah daftar ke belum Ustaz? Belum. Sama lah macam Ustaz daftar je. Lepas tu terus pergi. Alhamdulillah. Pergi-pergi sana pula, orang tabung haji kata, Ustaz ni kata, bagilah kuliah kat kita orang. Kan, itulah cerita lebih kurang. Tahun 2006 saya pergi. Maksudnya kita nak cerita nikmat yang barangkali kita tidak menyangka kita dapat. Subhanallah, sunat sujud syukur. Kalau Imam Syafi'i ada 4 rukun dia, sujud syukur ni ada 4. Itu hanya pandangan dan pendapat Imam Syafi'i. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat salam. Tapi jumhur ulama menyanggahi pandangan Imam Syafi'i. Yang penting niat, kemudian kita sujud, itu sahaja. Boleh berdiri, boleh duduk, pasal tidak ada pengkhususan daripada Nabi. Walaupun demikian, kita juga jangan menyalahkan pandangan Imam Syafi'i. Itu sahaja. Atau yang kedua, indifa' niqmah, tertolak daripada nikmah, daripada bala bencana mara bahaya. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga terbakar. Kita rumah yang keempat, kita tengok Allahu Akbar, apa boleh buat, kena pasrah. Dah telefon bomba lambat, kita pun keluar pada rumah anak-anak kita, nak selamatkan barang pun tak apalah, ini nombor 2, yang penting nyawa dulu keluar. Rupanya sebaik saja sampai betul-betul lebih kurang sejengkal, padam api. Kan maksudnya terhindar daripada niqmah. Nun qaf titik 2, niqmah maksudnya bala bencana musibah. Kalau nun ain nikmat, itu sesuatu yang mengembirakan, yang mensukacitakan. Itu ilmu lughah dalam bahasa Arab. Nikmat, sesuatu yang menyukakan. Kalau niqmah titik 2, niqmah itu bala musibah yang tidak disukai. Jadi kita pun sunat sujud syukur, walaupun ketika itu dia tak ada wuduk, walaupun ketika itu pakainya tak bersih. Pasal sujud syukur ni kita dengan Allah, bukan dari sudut zahiriah. Faham?
Tapi kalau mazhab Syafi'i tadi dia kena bersih tubuh badan, pakaian, dan juga mesti ada wudu. Pasal Imam Syafi'i dia berhujah begini, bila kita sujud maksudnya kita dengan Allah. Bila kita dengan Allah ni, hendaklah dibersih tubuh badannya, pakaian dan tempat yang ia sujud. Walaupun dia bukan solat, tapi bila sebut dia sujud, dia mesti bersih macam solat. Itu hujah Imam Syafi'i. Sama juga, maaf ya, ni sajalah cerita umum. Berapa minit lagi waktu Isyak? 3 minit. Di Mekah, di Madinah, kalau kita pergi ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi, ada orang Arab dia solat ketika i'tidal. Tuan-tuan perasan tak ketika i'tidal? Kan rukuk i'tidal. Sami Allah man hamidah rabbana lakal hamd, dia tak lepas, dia akan bersedekap. Betul. Sami Allah man hamidah rabbana lakal hamd, dia bersedekap. Kadang-kadang imam tu lama i'tidalnya, dia tetap bersedekap. Allahu Akbar, baru dia turun. Macam kita mana ada bersedekap di dada, betul. Sami Allah man hamidah rabbana lakal hamd, kita lepas. Mereka ada yang bersedekap, ada di antara orang Arab yang bersedekap, ada juga yang lepas. Kita nak tanya pasal apa mereka bersedekap, pasal apa? Rupanya bila kita tanya, ada tuan-tuan guru, para alim ulama sana, dia kata begini, berapa minit lagi? 1 minit, 2 minit, waktu kecederaan. Kerana bila kita solat, saya nak kaitkan dengan hujah Imam Syafi'i tadi. Kalau tak sempat nanti kita sambung. Bila disebut tentang solat, tangan kita ni dia mesti ada tempat dia. Dia tak boleh lepas. Kalau lepas, dia bukan solat. Perhatikan baik-baik, masa kita qiyam, masa kita berdiri, Allahu Akbar, solat, menandakan solat ada tempatnya, dia tahdad. Masa kita rukuk, Allahu Akbar, tangan kita lutut. Sebab itu masa i'tidal dalam solat, bila dalam solat dia mesti ada tempat, dia tak boleh lepas. Mana ada kita lepas tangan kita, lepas begini, ini bukan solat. Sujud, kita letak tempat, kita sujud, duduk di antara dua sujud, di atas dua paha, tangan kanan di atas paha kanan, begitu juga tangan kiri atas ni. Bermaksud bila sebut solat, dia ada tempat-tempat dekat sendi-sendi tubuh badan, dia tak boleh lepas. Kalau lepas, dia bukan solat. Ada pertanyaan, mengapa salah satu pandangan Imam Malik ni di atas dada, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua dilepas. Rupanya pendapat yang kedua yang lepas tu, Imam Syafi'i dipukul tangannya, dia kesakitan, jadi dia lepas. Ya, pendapat yang pertama lebih arjah, lebih kuat daripada pendapat yang kedua yang lepas, dia kena pukul. Baik, kita berhenti dulu, kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita sampaikan menambahkan ilmu, keimanan dan ketakwaan. Apa yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.